Ni. Silah. Silah kat mana tu? Kat mana silahnya? Lahumu. Lahum tu kan berada kat pangkal ayat tu. Kita mesti kena selesaikan kat ujung dahulu. Apa kalimah tu yang mula-mula sekali? Ingat mesti kita selesaikan dahulu. Bukan maknanya yang kita nampak tu. Yang kita yang mesti selesaikan daripada rasul ayat dahulu. Maknanya sekarang kita ada kalimah as-sufaha. Okey? Okey, saya terangkan sedikit tentang khilaf yang berlaku pada kalimah as-sufaha tu. Okey, ketika wakaf pada kalimah itu, Doktor Mike, doktor. okey. Baik, kalau kita wakaf pada kalimah as-sufaha tu, dengar semua? Boleh dengar semua? Dengar. Ustaz. Okey. Kalau kita wakaf pada kalimah as-sufaha tu, dia ada khilaf bagi bacaan Hamzah dan juga Hisham. Kalau kita masih ingat dalam bab Imam Asy-Syatibi, Matan Asy-Syatibiyah tu, maknanya dijelaskan di situ tentang kaedah wakaf bagi Hisham dan juga Hamzah. Okey. Adapun bagi Hisham ni kalau dia wakaf pada kalimah yang ada Hamzah di hujung, macam as-sufaha tu, huruf Hamzahnya berada kat hujung. Dia berbeza pada kalimah selepasnya, ala tu. Ala tu Hamzahnya berada kat pangkal kan. Okey, jadi maknanya tiada khilaf bagi Hisham kalau berada di pangkal ataupun di tengah. Hisham khilaf hanya Hamzah yang berada di hujung saja. Adapun Imam Hamzah dia akan khilaf. Tak kiralah sama ada Hamzah itu terletak di pertengahan ke, di permulaan ke, di pertengahan ke ataupun di hujung. Termasuklah kalimah yang kita baca sekarang ni. Yang itu di hujung kalimah. Jadi kalau mengikut bacaan Imam Hisham, riwayat Hisham, dia baca dengan 5 wajah bacaan di sini. 5 wajah bacaan, iaitu yang pertama sekali, dia ibdalkan Hamzah itu kepada alif. Ibdal Hamzah kepada alif. Jadi maknanya bertemu 2 alif kat situ. Kan, alif yang sedia ada tu, yang panjang tu, bertemu alif. Satu lagi yang tukaran daripada Hamzah tu. Oleh kerana bertemu 2 alif di situ, maka terjadi 3 cara bacaan yang mereka khilafkan, iaitu yang pertama sekali dibaca dengan 2 harakat, ataupun 4, ataupun 6. Maknanya diwakaf dengan huruf alif, bukan Hamzah lagi. As-sufaha, 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 2, 4, 6. Ini semua ada dalam matan Syatibi. Diterangkan oleh Syatibi di situ. Kemudian
dia juga membaca dengan mentashilkan mentashilkan hamzah yang hujung tu. Tashil baina-baina tashilkan hamzah baina-baina kat hujung tu. Lepas tu dibaca dengan dua harakat ataupun 4 harakat. Dua ataupun 4 harakat. Jadi bacaannya as-sufahahu. Dia ditafsirkan hamzah itu bersama dengan raum, diraumkan. Maknanya lepas ditafsirkan tu diraumkan. Yang ini dibunyikan sedikit bunyi hamzah tersebut ataupun bunyi tafsir tersebut. Jadi bacaannya ialah as-sufahahu. Kemudian wajah yang terakhirnya ialah tashil dengan raum juga 4 harakat. Iaitu dibaca dengan as-sufahahu. Ini wajah-wajah yang kita kena faham lah. Kita kena faham kalau kita nak baca Al-Quran misalnya dengan jamak 10 macam ni, maka ini antara kalimah-kalimah yang kita mesti kena faham. Yang agak susah sedikit lah. Sebab banyak perkara yang mendatang di situ. Okey. Itu bagi Hisham. Bagi Hamzah pun sama juga. Bagi Hamzah pun 5 cara bacaan. Sama Hisham. Ibdal dengan Hamzah. Ibdal Hamzah kepada alif. 2, 4, 6. Kemudian tashil Hamzah ma'araum dengan 2. Cuma bezanya yang kelima tu. Yang kelima, kalau Hisham baca dengan tashil Hamzah ma'araum tawassut. Tetapi Hamzah membaca dengan tashil Hamzah ma'araum bil isbah. Kan? Sebab dia kembali kepada asal hukum tu. Kenapa Hisham baca 4? Kerana Hisham membaca mat wajib dengan 4 harakat. Kenapa Hamzah membaca dengan 6? Kerana Hamzah membaca mat wajib dengan 6. Jadi maknanya mereka hanya berbeza bacaan pada yang kelima tu. Adapun 1, 2, 3, 4 semua sama. Jadi maknanya ada wajah bagi Hisham dan juga Hamzah saja di situ. Adapun yang lain, qura'-qura' yang lain dikembali kepada kaedah asalnya lah. Maknanya yang 6 lah. Yang 4 lah kan. Pada mat wajib. Okey. Jadi Adli, kalau ikut keutamaannya sekarang ni, siapa nak baca? Siapa yang baca sekarang? Kolun dengan? Kolun. Macam pendek tapi banyak khilaf ni. Harakat. Kolun dengan 4 harakat? Okey, cuba tengok sini. Maknanya, sepatutnya kalimah yang kita kena baca sekarang ini, yang kita kena selesaikan ialah as-sufaha. Sebab kalimah as-sufaha ini berada kedekat rasul ayah. Tetapi, tak boleh kita baca. Nak baca Ibnu Amir pun tak boleh. Sebab Ibnu Amir pula. Nak baca Hisham pun tak boleh. Sebab Hisham baca mat jaiz dengan 4 belakang ni. Kan, 4 ni. Sedangkan kita masih belum menukarkan mat jaiz daripada 2 kepada 4. Jadi maknanya tak boleh Hisham baca. Dan dalam masa yang sama Hamzah pun tak boleh baca juga. Sebab Hamzah membaca mat wajib dengan 6 kamar ni. Dan juga yang belakang tu. Jadi maknanya tak boleh diselesaikan kalimah as-sufaha. So tinggalkan dia. Tinggalkan kalimah itu, pergi ke depannya lagi. Jumpa amanah. Amanah ni tasris badal. Bagi siapa? Tasris bagi siapa? Cuba yang lain respon juga Respon juga yang lain. Tasris badal bagi siapa ni? Waras kot, Ustaz. Wars baca dengan tasris badal. Okey. Jadi maknanya sepatutnya dia baca. Wars baca Tapi Wars tak boleh juga baca. Sebab apa? Sebab Wars terikat dengan mat jaiz sebelum dia tu. Dengan 6 harakat. So Wars tinggalkan juga. Sampailah kepada mat. Lepas badal mat kamar tu. Jadi kamar ni nak ditukarkan daripada 2 kepada 4. Bagi kolun. Boleh ke tak boleh? Okey, cuba tengok. Kamar ni, mat jaiz. Dalam masa yang sama, kan belakang tu banyak, depan tu banyak mat jaiz lagi. Qalu mat jaiz. Kamar di sini mat jaiz. Nampak banyak. Sedangkan antara mat jaiz ni
Antara 3 mak jaiz ini, tengah-tengah dia, ada lagi khilaf yang lain yang boleh kita selesaikan. Nampak tak? Apa khilaf yang lain tu? Antara kama ni, kama, qalu dengan kama ni, tengah-tengah 3 mak jaiz ini, ada lagi khilaf yang lain yang boleh kita selesaikan. Apa dia khilafnya? Ibdal kot. Dekat Ibdal ni kan? Dekat Ibdal ni, Anuk Minu. Okey. Siapa baca Ibdal? Abu Ja'far. Wars. Wars Susi. Susi Abu Ja'far. Okey, Ya. Wars As-Susi Abu Ja'far. Okey, Wars dahulu. Wars boleh baca tak? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab Wars baca dengan 6 harakat sebelum dia tu. Okey. As-Susi boleh baca tak? Boleh tak As-Susi? Cuba lihat yang lain. Boleh baca tak As-Susi? Kalau kita nak baca As-Susi, kita kena lihat dekat apa depan dia. Ada tak khilaf lain bagi As-Susi? Ada? Ada. Sebab ada. Apa dia khilaf yang lain As-Susi? Ada tak? Qila lahum. Dibaca dengan idgham. Qila lahum. Okey. Qila lahum, As-Susi baca dengan idgham. Bagus. Nampak tak? Wa idza qila lahum ni, lam dengan lam ni. Susi baca idgham kabir. Jadi maknanya tak boleh baca Susi lagi. Sebab Susi terikat dengan belakang tu. Banyak benda lah kita kena lihat kan. Banyak benda tu. Lihat siapa yang membaca, lepas tu apa pula dia punya kaitan dengan kalimah yang lain, sebagainya. Banyak sangat. Jadi kalau Susi tak boleh, Abu Ja'far boleh tak? Okey, yang lain? Cuba lihat dulu. Boleh tak Abu Ja'far? Abu Ja'far baca dengan Ibdal, Nu'minu. Dalam masa yang sama, Abu Ja'far ni boleh tak baca ketika itu? Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh kan? Kenapa tak boleh? Kerana Abu Ja'far terikat dengan silah mim jamak belakang ni. Wa idza qila lahum. Ada silah mim jamak bagi Abu Ja'far. So nak nampak tak? Maknanya kita nak tahu siapa yang menyusun tu, siapa yang membaca tu. Dan tahu siapa yang membaca, kita kena lihat dahulu yang lain tu ada tak kaitannya dengan kalimah yang lain. Kalau masih ada, tak boleh baca lagi. Jadi banyak benda yang kita kena lihat. Bukan satu saja. Ketika inilah. Sebab betulan banyak khilaf yang berlaku pada kalimah ini. Jadi tak boleh baca Ibdal. Wars tak boleh, As-Susi pun tak boleh, Abu Ja'far pun tak boleh. Okay. Kalau semua tak boleh, pindah ke depan lagi. Banyaklah, dah banyak kita tinggalkan. Tak apalah, kita baca last tadi. Pindah depan lagi, jumpa kalimah qalu. Nak baca 4. Sebelum kita baca 4 kalimah qalu ni, pergi kat depan dia. Ada tak yang lain, mak jaiz? Ada kama kan? Ada kama ni. Nampak mak jaiz tak ni? Dan antara 2 mak jaiz ni, kama dengan qalu, ada tak khilaf yang lain? Tak ada kan? Tak ada khilaf yang lain. Sebab apa? Sebab amanah ini badal kan? Badal bagi wars. So tak adalah. Jadi kalau tak ada yang lain, maka ketika ini barulah kita boleh baca qalu dengan 4. So banyak benda kita kena perhatikan. Bukan maknanya kena baca saja. Baca dan dalam masa yang sama kita kena lihat dahulu susunan dia tu. Jadi maknanya sekarang ini baru yang kedua. Yang kedua kita baca qalu dengan tawassul. Okey, cuba baca. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Okey. Cuba tulis Tulis semua siapa yang membaca, nanti dah hujung nanti kita akan cuba lihat semula siapakah, ada tak qurra yang tertinggal. Kan? Kita nak pastikan saja. Maknanya kaedah ini boleh tak tertinggal qurra tu. Okey, jadi maknanya qalu dah baca 4. Lepas qalu baca 4, okey, mak jaiz kan, mak jaiz. Kalau mak jaiz ini nak dibawa kepada 6 harakat.
Okey, mak jaiz nak dibawa kepada 6 harakat. Daripada 4 ke 6 lah. Siapa yang baca 6? Mak jaiz. Wash, Hamzah. Warsh dengan Hamzah. Okey, sekarang kita nak baca Warsh. Maknanya kalau berlaku 2 orang yang membaca, kita kena dahulukan siapa nama qurra yang paling awal kan. Jadi kita dahulukan Warsh. Jadi maknanya sekarang ini sepatutnya Warsh membaca. Okey, sebelum Warsh baca, antum kena lihat dahulu kat depan dia tu. Ada tak khilaf lain bagi Warsh? Kat belakang, kat depan dia ni. Amanu tak apa. Amanu sebab dia boleh 246. Kita baca 2 pun tak ada masalah. Maknanya kenalah wajar bagi Warsh di situ. Sebab Warsh baca dengan 246. Jadi maknanya Amanu tak ada. Lahum ada. Okey. Lahum amanu ni ada. Iaitu Warsh wajib membaca dengan silah mim jamak. Warsh membaca dengan silah mim jamak. Sebab apa? Sebab mim jamak bertemu dengan hamzah qata' ni. Ini wajib ni. Jadi maknanya oleh kerana ada silah di sini, maka Warsh tak boleh baca. Okay, kalau Warsh tak boleh baca, cuba lihat Hamzah. Hamzah boleh baca tak? Kat depan dia ni, amanu tak ada apa-apa pun. Lahum amanu pun tak ada apa-apa. Qila ada apa-apa tak? Ada apa-apa bagi Hamzah? Qila tak ada apa-apa kan? Okay, tak ada apa-apa pun bagi Hamzah. Sebelum Qila ni, sorry. Tak nampak saya. Sebelum Qila ni, dia ada satu idgham kafir dahulu. Dalam dengan lam ni. Kan? Kita baca, tadi kita baca 6 ni. Kita baca, sekarang kita baca 4. Tadi kita baca 4. Okey. Lepas tu nak naikkan ke 6 bagi Hamzah. Okey. Sekarang Hamzah baca boleh. Hamzah. Tunggu sekejap. Waktu 4 ini, sebab kita sebelum masuk 6 ni, dia ematkan emat kan. Emat 4. Sebelum 4 emat ini, kita menjadikan dia 6. Jadi Hamzah lah, baca Hamzah. Cuba baca Hamzah. Jim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Ingat kalimat as-sufaha tu, kalau waqaf tadi, kan banyak wajah bagi ni, bagi apa? Bagi Hamzah 5 kan. Cuba anda datangkan satu wajah saja. Wajah baca 6. Nak baca 6. 6 dengan ibdal Hamzah. Alif. Kan Hamzah tadi ada 5 cara bacaan kan. 246 dengan ibdal Hamzah. 246 dengan tasrif Hamzah. 26 dengan tasrif Hamzah. 5 lah wajah tu. Jadi makna 5 wajah tu tak perlu kita baca 5-5. Kita baca satu pun jadilah. Cukup lah. Cuba anda baca satu saja wajah itu. Mana baca 6 lah. Sempurnalah baca 6. Tapi 6 dengan ibdal dengan berbunyi alif kat hujung tu. Oh, as-sufaha tu punya alif. Ya, as-sufaha. Macam tu, tergantung. Bukan Hamzah. Sebab ibdal Hamzah kepada alif dengan 6. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Kama amana as-sufaha. Di alif. Bacaan ibdal namanya. Ibdal iaitu menukarkan Hamzah yang sedia ada tu kepada alif. Jadi maknanya kita wakaf dengan huruf alif, bukan Hamzah. Itu bacaan Hamzah. Lepas tu pada kalimah lahum ni kan ada apa nama dia, sukun sukun mafsul. Sakin mafsul Sakin mafsul. Maknanya huruf yang mati mafsul dengan Hamzah selepasnya. Jadi maknanya di sini ada wajah sakta bagi khalaf. Ada wajah sakta bagi khalaf.
Sekarang baca khalaf dengan saktah tu. Betul. Saktah. Wa iza qila lahum aminu. Gitu. Wa idza saktah. Bagi khalaf Hamzah. Saktah 4 rakaat tak? Hamzah. Hamzah. Okay. As-sufaha dengan macam tadi tu. Berhenti pada Hamzah. Berhenti pada alif. Oh. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Sama maknanya antum berhenti dengan huruf alif bukan Hamzah. Sebab Hamzah itu telah diibdalkan kepada alif. Kan 5 wajah bacaan tadi kan? Sama. Jadi maknanya semasa kita baca Hamzah, semasa kita baca Hamzah, samalah bacaan antara khalaf dengan khalat. Kan? Khalaf samalah. Sebab Hamzah imam dia. Kemudian kita ulang sekali lagi dengan bacaan khalaf Hamzah. Maknanya, bacaan khalaf Hamzah ini adalah bacaan yang wajah kedua bagi khalaf. Wajah pertama dia macam Hamzah tadi. Jadi bezanya kat sini je. Bezanya pada huruf mim. Pada sakin mafsul ini. Jadi maknanya kita baca kali pertama oleh Hamzah dengan tanpa saktah di sini. Itu merupakan wajah pertama bagi khalaf. Dan kita ulang balik kali kedua dengan saktah di sini. Iaitu merupakan wajah yang kedua bagi khalaf Hamzah. Nampak? As-sufaha ni sama. Betul faham tak ni as-sufaha ni? Faham tak yang lain? Yang saya terangkan tadi. Maknanya waqaf di situ 5 wajah bacaan. Faham tak? Faham, Doktor. Nurul Husna faham tak? Doktor, saya ada satu soalan. Untuk kalimah yang tadi saktah, bacaan saktah pada kalimah lahum aminu tu, kenapa untuk kataan lahum tu kita tak baca dengan Imam Nafi' dulu? Untuk silah min jamak. Lahumu aminu. Ya. Sebabnya masa kita baca mat ni, nampak tak mat? Nampak menjamak kat belakang, mat kat depan lagi. Jadi rasul ayatnya ialah kamar ni. Oh, rasul ayat kan? Kamar lah. Kamar. Jadi maknanya kamar ni, selepas kita baca 4 oleh qalun, kita selesaikan kamar ni. 4 kepada 6. Tak boleh usik ke depan diri. Sebab tak selesai kat sini. Melainkan kalau tak boleh selesai, baru kita ke depan. Tapi kalau boleh selesai, kita kena baca. Jadi maknanya 4 kepada 6. Siapa baca 6? Yang baca 6 ialah Warsh dengan Hamzah. Warsh tak boleh baca. Sebab Warsh depan dia ada silah. Sini. Hamzah boleh tak? Hamzah boleh. Jadi kita kena baca Hamzah lah. Hamzah. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama, lepas Hamzah. Okey. Silap. Lepas baca Hamzah, sebab kita dah berpindah ke depan Lepas kita baca Hamzah ni 6, kita pindah lagi ke depan, jumpalah mim jamak ni. Ya betul. Maknanya jumpa mim jamak ni sebelum saktah ni, kita kena baca silah dahulu. Betul. Sebab kita berpindah kalimah dah. Faham tak? Faham, Ustaz. Kita baca dengan Hamzah tadi, okey. Sebab Hamzah tiada kaitan dengan kat depan dia ni. Betul. Tetapi khalaf tak boleh baca lagi. Sebab khalaf disakta di sini. Sedangkan dalam masa yang sama, kita masih belum selesaikan lagi bacaan qalun dan sebagainya. Jadi maknanya, lepas Hamzah, kita baca qalun dahulu. Maknanya tinggalkan khalaf. Khalaf jangan baca dulu. Baik, cuba baca qalun dengan silah. Qalun 2 harakat tak? Ya, maknanya mengikutlah belakang tu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Berapa harakat? 2. Sebab mak wajib
Mak wajib 4. Mak wajib 4. Mana baca 2 pula? Terus sekali lagi. Kama amanas sufaha. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Itu qalun silah. Sebab kita berada pada mim Sekarang kita berada pada mim jamak ni. Lepas silah qalun, kita kena baca silah bagi qalun dengan 4 harakat. Jadi maknanya silah di sini kalau kita silahkan, dia jadi mak jaiz juga hukumnya. Ingat kalau mim jamak bertemu dengan hamzah qata' macam ni, kalau kita baca silah, dia akan jadi mak jaiz hukumnya. Jadi mak jaiz macam biasalah, siapa baca 2 lah. Siapa baca 2 4 lah kan, macam qalun. Jadi sebab itulah maknanya qalun selepas baca 2 harakat, kita kena ulang sekali lagi dengan bacaan kita baca qalun tadi dengan 2 wa idza qila lahum aminu kama amanna nasu. Okey, sebelum baca 4, maknanya kita baca dengan Abu Ja'far dahulu. Kalau saya perasan Abu Ja'far ni, Abu Ja'far dia baca ibdal di sini. Jadi maknanya silah 2 harakat dengan ibdal kat sini. Okey, sila. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Nampak Itu bacaan Abu Ja'far. Nampak Maknanya semasa kita baca 2 ni, kita baca qalun tadi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Okey. Ta'ataf kat sini terus boleh. Kita baca kat sini. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Itu bacaan Abu Ja'far. Sebab yang depan ni daripada wa idza qila lahum sampai kepada qalu ni semua sama bagi Abu Ja'far dengan qalun. Jadi maknanya tak perlu kita ulang kali kedua. Kita cuma ataf kat sini saja. Kan? Ada macam tu. Kita ulang semula kat sini dengan ibdal pada kalimah anu minu kama amanas sufaha. Itu bacaan Abu Ja'far. Okay, lepas kita baca Abu Ja'far, barulah kita boleh baca dengan 4 harakat bagi qalun. Okay, baca qalun. Qalun harakat dan silah وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما qalun. Qalun 4. Baca qalun kan? Anu minu qalun tak beri ibdal. Maaf. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Qalun. Lepas qalun, ingat sekarang kita masih berada pada kalimah yang sama tu. Lepas qalun siapa lagi? Wash. Ya, baca wash. Silah 6 Lepas ibdal dekat depan tu, belakang tu. Silah pada lahum aminu. Baik, tak apa. Kita bagi orang lain pula Kita bagi Siti Salihah sambung. Siti Salihah lepas qalun 4 harakat silah tu, wash baca kan? Okey, cuba baca wash. وإذا قيل لهم Silah 6 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن Ya, baca dengan qasar dahulu pada mat badal tu. Mat badal
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Sambungkan. Kita berhenti pada as-sufaha kan? آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Okey, itu Warsh. Maknanya lepas kolom baca 4, Warsh baca terus dengan apa? Dengan silah mim jamak di sini wajib. Lepas tu isbah pada semua mak jaiz, ibdal pada kalimat anu'minu dan 6 harakat pada kalimat as-sufaha. Mak badal ni kita baca 2 harakat semua. Sebab mak badal ini dia ada pilihan. Ada pilihan bagi Warsh sama ada dia baca 2, 4 ataupun 6. Jadi pada ketika ini kalau kita nak ulang lah. Kalau tu nak ulang 4 harakat boleh. Nak ulang 6 harakat pun boleh lagi. Ketika ini. Sebab tiada khilaf yang lain. Jadi maknanya Warsh boleh baca dengan 3 cara bacaan. Nampak khilafnya kat sini. Khilafnya hanyalah pada kalimah mak badal saja. Yang lain semua sama. Okey. So tinggalkan. Baca sekali pun cukup lah. Dah habis Warsh dengan silah. Barulah kita baca dengan saktah bagi khalaf. Tu yang kita baca tadi kan, tertinggal tu. Sebab dia masih kalimah yang sama lagi. Okey, sekarang baca saktah wajah kedua bagi khalaf. Hamzah. Saktah kan? وإذا قيل لهم آمنوا Lahum saktah. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Okey, samalah maknanya kalau maknanya kita baca khalaf hamzah, jadi maknanya kita kena datangkan 5 wajah yang hujung tu. Salah satu lah kan. Baca dengan 2 pun boleh. Kalau 2 kita baca kama amanas sufaha. Sufaha habis gitu je. Sebab itu wajah ibdal dengan 2 harakat, boleh 4 boleh 6. Okey, itu bacaan khalaf an hamzah. Maknanya bacaan wajah kedua dia lah. Wajah pertama dia adalah bacaan hamzah yang pertama tadi, yang ketiga tu. Okey. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, terus ke depan lagi. Dah habis mim jamak tu, pergi ke depan dia lagi. Jumpa apa? Jumpa apa Salihah? Ishmam. Sebelum tu? Sebelum Ishmam tu kan ada satu lagi hilaf tu. Idgham kabir bagi As-Susi. As-Susi. Okey, baca As-Susi. Jadi maknanya ketika baca As-Susi tu, kita kena ubahlah apa yang berkaitan kat belakang tu. Mak dia berapa harakat, kemudian ibdal getak, sebagainya. Dia mengikut kepada yang belakang tu. Sebab kita berada kat depan dah kan. Kat depan maknanya yang belakang mengikut saja. Okay, cuba baca As-Susi. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Mak Jaiz berapa harakat? Mak Jaiz berapa harakat As-Susi? 2 sahaja, sekali lagi. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Okey, 2 harakat saja pada Mak Jaiz. Itu As-Susi. Jadi habis As-Susi, barulah kita pindah semula ke depan lagi. Maka jumpalah kalimah qila. Kalimah qila ini ada bacaan ada khilaf bacaan di situ
Iaitu ada qurra yang membaca dengan ismam kasrah qaf. Diismamkan kasrah qaf itu. Jadi maknanya dia baca dengan cepat lah, macam sama dengan yang di atas tu, ayat 11 tu. Anda pernah jumpa sebelum ini. Kita baca dengan wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum. Okey. Siapa yang membaca dengan bacaan ismam tadi? Mula-mula sekali. Hisham. Hisham. Okey, baca Hisham. Ingat kalau kita baca Hisham, maka Hisham dia ada khilaf di situ. Lepas tu mat jaiz berapa harakat, kena ingatlah. Mat jaiz berapa harakat. Ini ibdal kita. Kemudian as-sufaha ini dia sama dengan Hamzah tadi. Maknanya dia ada 5 wajah bacaan. Cuba anti pilih satu daripada 5 tu. Okey, sila. Wa idza qila lahum aminu kama Berapa harakat mat jaiz? Ya. Berapa harakat mat jaiz? 4. Baca 4. Okey. Wa idza qila lahum aminu kama amana as-sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Okey. 246 maknanya nanti baca dengan 4 Baca 4 dengan ibdal hamzah alifan. As-sufaha. Itu je. Okey, itu bacaan Hisham. Lepas kita baca Hisham, kita kena lihat siapa yang qurra lain yang membaca dengan ismam pada qaf qila tu. Al-Kisai. Al-Kisai sama tak dengan Hisham? Sama tak Hisham? Kisai. Dia tak sama dekat as-sufaha tu Ya, berbeza pada as-sufaha tu kan. Okey, sekarang nanti baca Kisai. Wa idza qila lahum aminu kama Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Okey. Berbeza kat situ Maknanya Kisai baca dengan mak wajib 4 harakat. As-sufaha berarti 4 harakat lah. Tapi Hisham sebelum ni kita baca dengan 4 harakat juga mungkinnya. Tapi 4 harakat dia itu berhenti dengan huruf alif, bukan dengan hamzah. Sebab apa? Sebab hamzah itu telah diibdalkan kepada alif. Itu yang jadi as-sufaha. Tergantung je lah. Maknanya kita berhenti dengan jauh. Dengan huruf jauh, alif. Tetapi bagi Al-Kisai, berhenti dengan hamzah. Okay. Kemudian siapa lagi baca dengan Quilah? Ruwais. Okay. Ruwais ni sama tak dengan 2 orang tadi? Dia baca mat jaiz 2 harakat. Dia baca mat jaiz 2 harakat. Baca Ruwais. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Berapa harakat as-sufaha? Berapa harakat as-sufaha? 4 kan? Nanti baca berapa harakat? 2 je. 2. Ulang semula. Baca 4. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Okey. Macam tu Jadi makna baru habis. Kalau ikut kepada catatan yang saya buat ni, maknanya 12 kali bacaan. 12 kali bacaan barulah menyamai 20 riwayat yang ada kat sini. Semua ada sebenarnya. Jadi maknanya tak ada seorang pun tertinggal dengan cara ini. Mungkin lama sikit lah kan.
Jadi lama ataupun cepatnya bergantung kepada khilaf dalam ayat kita baca tu. Kalau banyak khilafnya, maka lamalah bacaannya. Dan kebetulan pada ayat ini, memang khilafnya banyak sangat. Walaupun tiada farsul huruf, tetapi sangat banyak pada usul qiraat. As-Sufaha ni kan, As-Sufaha. Tengok. Ada bacaan ibdal lah, tasir dengan raum lah, mak wajib lah, 4 wajib 4, 6 lah. Kemudian ada pula mak jaiz belakang tu 3, baca 4 dengan 6, 2, 4, 6. Ada pula bacaan ibdal kat sini. Ada pula bacaan silah kat sini. Ada pula idgham kabir, ada pula ismam. Jadi banyak khilaf di situ. Sebab tu maknanya dia perlu dibaca dengan banyak kali. Jadi kemahiran nak menyusun tu memang macam tu lah. Dia kena banyak benda lah kita kena perhatikan. Bukan satu je. Bukan 2 je. Ada soalan tak? Ada soalan? Okey. Jadi saya rasa lah antum tak hafal lagi apa yang saya minta dihafal. Ya. Jadi kalau besok kalau saya suruh antum jamakkan bacaan, tak boleh jamak bacaan misalnya, paling-paling kurang pun saya akan minta antum baca ikut kepada qurra yang saya akan sebutkan. Contohnya kalimah yang sama macam ni. Kalimah ni contohnya, ayat ni contohnya. Saya kata baca bacaan As-Susi. Jadi maknanya antum mesti kena ingat. Yang pertama sekali, tandakan mana kalimah yang khilaf bacaan. Yang pertama sekali. Yang kedua kena ingat lah. Contohnya macam Aqilah. Aqilah tak apalah. Ini Ismam ni. Ismam ni yang membaca, kita boleh lihat lah buku tak apa. Dia membaca Hisham, Al-Kisai dengan Ruwais. Tapi Aqilah lahum ni, lam dengan lam ni, idgham kabir, As-Susi. Itu mesti kena ingat, mim jamak ni siapa baca silah mim jamak. Mim jamak bertemu Hamzah pula tu selepasnya. Siapa yang baca dengan silah. Kemudian mak jaiz ni siapa baca dengan 2 harakat, 4 harakat, 6. Kemudian anuk minu siapa baca ibdal. So banyak benda kena ingat. Jadi kalau semasa saya suruh baca tu, antum baru nak rujuk kepada catatan misalnya. Memang tak kena lah. Kan susah lah kan, banyak benda lah kena rujuk kat situ. Jadi maknanya dia macam tu. Dia macam mana sekalipun mesti kita kena ingat. Terutamanya pada khilaf-khilaf yang basic begini. Yang tu mesti kena ingat. Mak wajib, mak jaiz, mesti kena ingat. Siapa baca mak wajib 4, siapa baca 6, siapa baca mak jaiz 2, yang baca dengan 4, yang baca dengan 6, mesti kena ingat. Okay? Tapi saya nampak masih ramai lagi mungkin yang tak ingat istilah-istilah ni. Jadi tak apalah, saya nak ingatkan saja benda ni benda yang penting sebab kita subjek kita ni. Kan yang penting, dan kalau antum hafal sekalipun tak rugilah. Sebab kita akan gunakan berterusan benda ni. Jadi itulah saya minta supaya segera hafalkan. Jangan tunggu sehingga nak periksa besok baru nak hafal. Nak periksa besok baru nak hafal lah. Kan kabut jadinya kita. Jadi Doktor, ya. saya nak tanya pada kalimah An-Nas tu bukan ke adu dibaca dengan imalah? An-Nas tu imalah oleh Ad-Duri pada bagi hanya pada kalimah An-Nasi sahaja, Al-Majrur. Oh. Nasi macam qul a'udzu birabbin nasi. Itu boleh lah. Oh, macam tu. Dia tak kira sama ada ibdal, sama ada wasal ke waqaf ke. Yang penting ialah sini itu mesti berbaris di bawah. So ingatlah. Kalau antum ingat dia punya usul ni, dia cepat lagi. Maknanya kita nak menguasai pembacaan tu. Tapi kalau usul tak ingat, dia mengganggu lah. Nak menyusun siapa baca 2, 4, 6 sebagainya. Okey. Sambung macam ni lah kalau kita lihat ni, macam As-Sufaha ni. Sebab tu semasa membaca qiraat ni, biasanya pembaca ni dielak daripada berhenti pada sebarang huruf hamzah. Macam ni lah. Tapi sini tak ada pilihan lah sebab kita berada kat waqaf yang ni. Waqaf aula kan. Biasa kalau kita baca qiraat jamak pun kita akan berhenti kat sini. Jadi maknanya tak boleh tidak mesti berhenti. Jadi pada ketika itu mesti kena tahu bahawa apa wajah bacaan bagi Hamzah dan Hisham ketika waqaf di situ. Kalau sambung pun susah juga. Kebetulan pula kalimah ni kalau sambung pun susah juga sebab bertemu 2 Hamzah sini. Ada pula hukum Hamzatain min kalimatain. Macam-macam bacaan ni. Tasil yang pertama lah, tasil yang kedua lah, kemudian ibdal yang kedua lah, macam-macam juga bacaan.
Jadi sama lah. Nak berhenti pun sama, nak sambung pun sama. Nak berhenti kena ingat hamzah. Nak menyambung kena ingat hamzatain min kalimatain. Okey. Tak apalah, kita berhenti kat sini. Kemudian kita bermula pada ala, maka tak ada wajah lah. Tak ada apa-apa wajah di situ. Sebab hamzatain ini hanya berlaku ketika bacaan wasal sahaja. Tapi kalau kita wakaf di sini, dia tak jadi hamzatain. Maknanya macam biasalah, hamzah satu saja. Okey. Cuba Adibah. Adibah, cuba baca. Adibah Salihah. Adibah tak ada? Adibah tak ada. Tadi antum ada kan? Tadi saya lihat dalam nama tu ada Adibah. Adibah Salihah ada. Mana pergi orangnya? Adibah Salihah ada kat sini. Dalam senarai ini ada nama dia. Tapi orangnya tak ada. Okey, saya minta semua lah. Maknanya saya minta kepada semua kena istiqamah sikit lah. Sebab subjek kita ni tak sama subjek yang lain. Kalau yang lain tu, antum tak baca, tak ikut kelas pun tak apa. Antum boleh baca sendiri. Antum boleh hafal saja buku. Tetapi subjek ini, kalau antum tak ikut kelas, memang tak boleh lah. Nak hafal apa? Nak hafal apa? Ada buku, memang ada buku pun. Tapi besok soalan kita tak sama dengan buku tu. Lain macam mana pun. Jadi maknanya ikutlah kelas tu. Maknanya ikut tujuannya apa? Tujuannya ialah selain daripada kita menghadiri kelas, okey. Yang keduanya yang utamanya ialah kita kena faham apa yang kita bincang tu. Sebab subjek ini bukan subjek hafalan. Subjek ini subjek yang perlu kita faham. Antum tak faham subjek ini tak guna apa lah. Sebab maharat qiraat, kemahiran. Okey, cuba Nurul Husna. Ya, saya doktor. Okey, cuba sambung. Ambil pada ala innahum. Tak banyak ni. Ala innahum baca dengan qaulun. Baca qaulun. Ala innahum humu. Qaulun baca berapa harakat ala tu? Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Cuba terangkan sikit apa yang kita baca tu. Apa yang kita baca tu? Cuba terangkan sikit. Qaulun baca silah mim jam. Kenapa silah mim jamak? Kan mula-mula sekali baca tanpa silah. Maknanya mula-mula sekali mesti dibaca dengan benda yang tak ada apa-apa pun. Ingat. Kita bermula ke awal hari tu lagi. Maknanya walaupun di situ ada silah mim jamak, tapi jangan baca dahulu silah tu. Sebab silah ini merupakan wajah khilaf bagi qaulun. Jadi maknanya antum kena baca macam biasa saja dahulu. Cuma pastikan matnya tu susun mengikut peraturan dia. Maknanya 2 dahulu, baru 4, baru 6 sebagainya. Jadi maknanya sekarang ini qaulun baca khas. Ya, dengan khas 2 harakat. Dengan tanpa silah. Dengan tawassut. Ya, baca. Tanpa silah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Faham berapa harakat? Ya? Faham berapa harakat tu? Sufaha berapa harakat? 4. 4. Baca betul-betul Cuba sekali lagi. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita membaca ni kan, maknanya kita tak ada masa nak terangkan hukum-hukum tau. Macam antum baca riwayat Hafs lah kan. Jadi maknanya kita mesti kena tahu dah apa kita buat tu. Kita nak buat 4 ke, nak buat 6 ke, mesti kita kena tahu.
Sebab tu bacaan kita ni pun, bacaan yang kita buat ni pun mestilah berbeza. Dia punya kadar dia tu. Kalau 2 begini, kalau 4 begini, kalau 6 begini. Supaya tak ada persamaan. Nanti macam sama je. Mak Jais ni pun macam tu juga. Mak Wajib pun kita baca macam tu juga. Sedangkan teorinya kita kata Mak Jais 2. Mak Wajib 4. Jadi cuba pisahkan. Cuba maknanya berikan buat bacaan yang nampak perbezaan cara bacaan tu. Itu bacaan Qalun. Lepas Qalun siapa? Qaulun lagi. Dengan? 4 harkat. Silah min jamak. Okey, kalau ikut kepada Rasul Ayah pada ayat ini, kita mesti kena selesaikan yang mana tu? As-sufaha. As-sufaha. Okey. As-sufaha 4 nak jadikan 6 kan? Ada siapa-siapa tak yang boleh buat 6 kat situ? Boleh buat 6? Wash. Wash boleh 6? Boleh baca sekarang ni? Okey, betul lah. Maknanya sepatutnya sekarang ini kita kena buat as-sufaha daripada 4 kepada 6. Wash membaca dan juga Hamzah. Wash boleh tak? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab Wash terikat dengan hukum mat jaiz kat sini pun 6 juga. Sedangkan mat jaiz kita masih 2. 2 kat sini, 6 kat sini. Tak boleh. Kemudian Hamzah. Boleh tak? Hamzah pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab mat jaiz bagi Hamzah kat sini, ala ni pun 6 juga bacaannya. Jadi as-sufaha tak boleh baca. Kalau as-sufaha tak boleh baca, pergi ke depan lagi. Depan as-sufaha ni jumpa apa? Silah. Jumpa silah. Ni istilah ni. Ni masih 2 tau. Yang ubah ni masih 2 lagi. Silah di sini. Ada tak yang baca dengan silah 2? Ada? Qaulun. Baca Qalun. Cuba baca Qalun. Oh. Ala innahumu humus sufaha walakin la ya'lamun. Sorry. Ala innahumus sufaha humus sufaha walakin la ya'lamun. Anti punya as-sufaha tu macam tak berapa nak jadi 4 kan. Macam ke arah 2 pula. Macam sama ialah ada tu. Jadi pastikanlah semasa kita baca ala tu 2, as-sufaha mesti 4 sebab as-sufaha ini mak wajib. Jadi pastikan dia punya bunyi tu lain 2 dengan 4. Cuba sekali lagi. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Okey, macam tu Jadi maknanya kita macam tu. Kita terjemahkan dengan bunyi kita, bukan maknanya dengan teori lah. Macam kita baca riwayat Hafs ni, saya katakan bahawa kita dah membaca saja. Tak ada pun kita kata bahawa ini 4 harakat ke 6, tak ada. Ya, kita membaca dengan bacaan kita, orang dengar bacaan kita tu jelas bahawa ini 2, ini 4, ini 6 dan sebagainya. So itu bacaan Qalun, wajah Qalun. Baik, lepas Qalun silah apa pula? Yang pertama Qalun yang biasa. Yang Qalun bidun silah. Yang kedua Qalun ma'silah. Yang ketiga Qaulun tawassut. ya, Qalun tawassut. Cuba baca Qalun tawassut. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tawassut ada 4, as-sufaha tu masih lagi 4. Okey, kemudian lepas Qalun tawassut Qaulun tawassut dengan silah. okey. Ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Okey, so Qalun juga. Jadi maknanya wajah pertama
kedua, ketiga, keempat semua qalun. Cuma yang lain tu mengikutlah kan, macam contohnya Ibnu Katsir dengan Abu Ja'far, mereka pun membaca dengan silah juga mim jamak. Jadi maknanya mereka sama dengan qalun tadi, semasa qalun baca dengan qasar pada mat jaiz, silah pada mim jamak. Sama lah macam qalun. Okey, qalun, Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Jadi makna termasuk di situ. Okey, lepas qalun 4 harakat, barulah kita pindah kepada siapa? Warsh. Warsh dengan berapa harakat? Hamzah. 6. Berapa harakat Warsh? 6. Okey. Maknanya kita masih tengok kalimah yang sama. Jangan tengok kalimah yang lain. Apa ni kepala kita banyak kalimah ni. Jadi kalau ni tak boleh as-sufaha, tak boleh pindah ke depan lagi. Innahum. Boleh baca. Kalau tak boleh innahum, pindah ke sini lagi. Ala. Ala berdua kepada 4. Lepas 4, pindahkan yang sama 6. Jangan pula kita tengok depan ni. Jangan. Ya. Melainkan semasa kita baca 4 ni, lepas baca 4, kita kena lihat dahulu belakang dia ni. Ada tak bacaan 4 harakat bertepatan dengan kat depan ni? Kat belakang ni. Kalau tak ada, selesaikan. Ada tu 4 kepada 6. So sekarang baca Warsh dengan 6. Ingat sama. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Okey, jadi maknanya semasa kita baca 6 harakat pada mat jaiz, maka mat wajib kat belakang dia tu pun samalah. Dia mengikut naik sekali lah kan. Sebab ini bacaan Warsh. Warsh dengan Hamzah, dia membaca dengan 6 harakat pada mat jaiz dan juga mat wajib. Kan? Jadi, ada lagi yang lepas tu, yang tak baca. Hamzah sama tak dengan Warsh? Sama-sama. Sama. Jadi maknanya kita baca 5 kali sahaja. Okay? Ayat ini kita baca 5 kali sahaja. Dan menyamai dengan bacaan 20 riwayat bacaan. Dia berbeza sebelum ni baca 12 kali, banyak kali tu. Jadi maknanya banyak sikitnya bergantung kepada khilaf yang berlaku pada kalimah tersebut. Macam ayat ni, khilafnya dia hanya 3 sahaja. As-sufaha, innahum dengan ala. Nampak? Sebab tu bacaan sikit. Adapun sebelum tu kan banyak tu. 1, 2, 3, 4, 8 khilaf. Jadi maknanya banyaklah. Dia punya cara bacaan dia tu. Jadi maknanya bergantung kepada bacaan yang cara bacaan ataupun khilaf yang ada pada ayat tersebut. Muhammad Hasan ada? Muhammad Hasan. Muhammad Hasan tak datang baik. Kemudian Muhammad Firdaus. Cuba sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba hantar berhenti pada syayatinihim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ Itu qalun. Kemudian قَالُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Sebelum tu siapa nak baca? Apa qalun? Qalun dengan 4 harakat. Okey, boleh baca qalun 4 harakat. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. Okey, itu qalun dengan 4 harakat Yang ataf kepada daripada kalimah qalu sahaja. Boleh. Yang belakang ni makna sama semualah. Okey, lepas bacaan qalun 4 yang pertama qalun. Yang kedua qalun. Yang ketiga seterusnya kalau mengikut maksud ayat Hamzah dulu, Doktor. Hamzah dengan Hamzah dengan Warsh. Yang baca 6 Hamzah Warsh. Kenapa nak baca Hamzah dahulu bukan Warsh? Sebab Warsh ada khilaf dekat kalimah amanu. Okey, betul amanu belakang ni. Tapi maknanya amanu ini walaupun Warsh khilaf, dia baca 246. Jadi semasa kita baca 2,
itu juga merupakan bacaan warsh. Jadi makna warsh boleh baca di sini. Ambil qalu saja. Qalu. Mak Badal masih 2 kali. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. Okey, qala bila syayatin. Nampak Firdaus baca bagus. Dia berbeza dia punya apa, dia punya mat tu. Maknanya kalau 4 tu nampak 4 dia. Kalau 6 tu nampak 6 dia. Okey, itu bacaan warsh. Lepas warsh barulah Hamzah. Okey. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. Okey, itu Hamzah. Jadi maknanya Hamzah dibaca dengan tahqiq di sini. Kalau warsh tadi dibaca dengan ibdal. Warsh baca dengan tahqiq. Tapi dalam masa yang sama juga sebelum ini, maknanya khalau ila ini adalah sakin mafsul. Sakin mafsul ini ada wajah yang kedua. Wajah yang kedua bagi khalaf al-hamzah, iaitu saktah. So sekarang ni boleh baca khalaf al-hamzah. قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. Okay. Habislah. Cuma kalau kita nak pindah kat depan lagi, maknanya kat depan qalu itu ada kalimah amanu. Amanu ini dia boleh 2, 4, 6 pada badal. Jadi maknanya semasa 2 tadi dah lepaslah wajah warsh, kita dah baca dah. Jadi pada ketika ini, sekarang ini, kita boleh baca wajah kedua bagi warsh dan boleh kita baca wajah ketiga bagi warsh. Saya rasa tak perlu kita baca dah. Semua dah makruf dah. Sebab dia tak ada kalimah yang lain. Nampak macam mudah sedikit daripada ayat ini kerana khilafnya hanya pada mat badal, kemudian mat jaiz 1 dan juga bacaan naqal 1. Kan? Tak banyaklah. Okey, cuba sambung terus, Firdaus. Qalu. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Okey, kemudian قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. itu siapa tu? قالون silah mim jamak. Sudah menjawab. Okey, kemudian إنما نحن مستهزون. siapa tu? Abu Ja'far. Okey, Abu Ja'far. Abu Ja'far baca dengan mustahzun. Dia ibdalkan ataupun dia nakalkan harakah hamzah kepada zai sebelumnya. Dia nakalkan harakah hamzah tu kepada zai sebelumnya. Kemudian hamzah tu hilang lah. Jadi bacaannya mustahzun. Okey, itu bacaan Abu Ja'far. Lepas Abu Ja'far? Lepas Abu Ja'far balik kepada qalun 4 harakat mat jaiz. Ya, baca qalun 4 harakat. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Itu 4 harakat yang silah. Qalun lagi. Seterusnya Warsh dan Hamzah kata. Warsh sahaja sebab Hamzah dia khilaf pada mustahzi'un tu. Dia warsh saja. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Okay, lepas tu baru Hamzah. Sebab Hamzah ni kalimah mustahzi'un tu dia baca dengan 3 wajah bacaan. Okey. Yang pertama sama dengan Abu Ja'far tadi. Iaitu dinakalkan harakah Hamzah ila zai qablaha mustahzun. Kemudian wajah kedua dia diibdalkan ibdal Hamzah itu kepada huruf ya. Mustahziyun. Okey, itu wajah kedua. Dan wajah ketiga dia ialah tashil baina Hamzah tu. Dibaca dengan mustahzihun. Itu bacaan Hamzah. Okey, cuba baca satu saja, ketiga.
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Sebelum saktah, kalau antara saktah kan, maknanya itu wajah khalaf. Jadi sekarang kita baca Hamzah dahulu. Mana Hamzah baca dengan tanpa saktah dahulu. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Itu wajah Hamzah. Ingat kalau sebut nama Hamzah, maknanya termasuk di situ khalaf dengan khalat. Sebut nama imam, termasuklah dua perawi dia tu, khalaf dengan khalat. Tetapi saking mafsul di situ, kan ada wajah saktah bagi khalaf. Jadi kita ulang kali kedua, iaitu wajah kedua bagi khalaf al-Hamzah. Jadi ma'ruf lah, wajah pertama dia adalah Hamzah tadi. Itu wajah pertama dia. Sekarang wajah kedua bagi khalaf al-Hamzah, iaitu dibaca dengan saktah pada saking mafsul tu. Okay. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Okay, bagus. Okay, ada soalan tak? Maknanya dia nampak macam dia banyaknya kerana ada banyak khilaf pada kalimah mustahzi'un tu. Tapi sebenarnya tak ada banyak khilaf yang sebenarnya berlaku di situ. Dia hanya pada kalimah tersebut mustahzi'un. Kemudian ada satu silam jamak, ada satu huruf mad. Kan? Jadi maknanya itu je. Saya rasa kita nampak ada punya khilaf tu. Cuma kita nak mahirkan tentang cara menyusun dia tu. Kenapa orang ni mula-mula, orang ni Daud yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sebagainya. Jadi insya-Allah lah kita semakin hari kita mana nampak insya-Allah benda tu. Cuma saya pesan satu saja mula-mula ni. Kalau siapa tak mahir menyusun tu, yang kedua lah. Sebab kemahiran ini mungkin kita boleh dapat secara yang perlahan. Tak apa. Tapi yang penting sekali ialah antum mesti kena hafalkan apa yang saya pesan. Itu wajib hafal. Kalau kemahiran menyusun, tak apa lagi. Lama-kelamaan tu nampaklah insya-Allah. Okey. Kemudian cuba Ummu Syahidah. Sambung. Ustaz, saya ada satu soalan. Ya. Untuk bacaan Hamzah tadi pada mustahzi'un tu, kenapa tak dibacakan terus khalaf pada saktah ma'akum inna? Kalau kita baca maknanya siapa baca Hamzah? Khalaf ana Hamzah tu dia baca saktah pada ma'akum inna ma'akum inna, lepas tu terus masuk pada mustahzi'un tashil, ibdal ataupun hazaf. Okey. Ma'akum innama itu hanya khilaf bagi khalaf Hamzah sama ada saktah ataupun tidak kan? Tapi bagi khalat tak khilaf. Khalat membaca dengan takhir saja, tak ada saktah. Jadi maknanya kalau kita teruskan khalaf an Hamzah, tak apa baca Hamzah dahulu, maknanya dia cuma ada wajah pertama bagi khalaf. Okeylah tu. Tapi tak dibaca khalat tu. Faham. Kan? Sebab itu maknanya kita kena baca Hamzah dahulu. Jadi kalau Hamzah maknanya dia semua lah. Khalaf ada, khalat pun ada. Jadi maknanya kalau nak baca saktah pun bolehlah kita baca. Tak baca pun tak apa. Sebab saktah itu hanya wajah pilihan ataupun wajah kedua bagi simpulan. Macam was tadi lah kan di atas tu. Kan banyak kali kita baca dua sahaja pada mak badal. 4 tak baca pun, 6 tak baca pun. Kita kata makruf sahaja. Yang pentingnya dibaca. Semua qurra dibaca pada ketika itu. Jadi maknanya begini kita kena baca dengan Hamzah dahulu. Lepas baca Hamzah, terpulang pada kita. Nak baca khalaf, bacalah. Tak nak baca pun tak apa. Sebab saktah itu dia hanya pilihan saja bagi khalaf Hamzah. Jadi kena fahamkan kena fahamkan saktah tu. Yang saya terangkan sebelum ni, maknanya saktah itu ada dua bahagian. Dua bahagian saktah itu. Yang pertama sekali al dengan syai'. Al yang lepasnya ada Hamzah lah. Ada huruf Hamzah. Dan juga syai'. Sama ada syai'un, syai'in, syai'an. Tak kira lah. Itu merupakan martabat pertama. Martabat yang kedua ialah sakin mafsul. Sakin mafsul ialah semua huruf mati bertemu Hamzah juga. Semua huruf yang mati bertemu dengan huruf Hamzah. Itu martabat kedua. Martabat yang pertama tadi, syai' dengan al tadi, khalaf baca dengan wajib saktah.
Kan? Khalaf baca dengan wajib sakta. Adapun khalat, dia hanya pilihan sahaja. Nak sakta pun boleh, tak sakta pun tak boleh. Ingat. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua, pada sakin mafsul, khalaf dia dua wajah bacaan, iaitu sama ada sakta ataupun tak sakta. Tetapi khalat tidak ada sakta pada sakin mafsul. Sebab tu maknanya dia lain martabat dia situ. So kena lihat dia punya kalimah yang mana yang kita jumpa pada ketika itu. So kena fahamkan lah. Nak kenal senang aja. Nak kenal senang aja. Selepasnya ada hamzah, mesti ada huruf hamzah. Syai'in, syai'an, syai'un, itu memang kalimah yang khusus jugalah. Kan tiga kalimah tu. Kemudian kalau sakin mafsul, mesti huruf yang mati. Sebarang huruf yang mati bertemu dengan huruf hamzah. Mesti hamzah kat depan tu. Contohnya banyak lah. Contohnya qalau, ila, ma'akum, innama dan sebagainya. Okey. Coba Ummu Syahidah sambung. Yang pertama baca qolun. Baca kolon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu kolon. Yang kedua? Yang kedua, tughyanihim tu Duri Al-Kisai kena imalah. Okay, kalau kita lihat di sini kan, kalau yang terlihat di sini, maknanya kita jumpa rasul ayahnya mim mati ni, mim jamak ni. Kenapa? Soalannya ialah kenapa ente tak baca mim silam mim jamak tu? Nanti dahulukan yang imalah tughyanihim ni. Kenapa? Kenapa tak dahulukan mim jamak silah? Sebaliknya ente nak dahulukan yang tughyanihim. Kenapa? Sebab yang tu pun nanti silah lah. Tughyanihim. Yes, yang betul lah tu. Kalau ikut kepada kalimah ni, susunan dia tu, kan saya kata tadi bahawa kita kena selesaikan daripada rasul ayah. Jadi rasul ayah pada ayat yang nanti baca ni, dia bermula kat sini mim jamak ni. Sepatutnya kita kena selesaikan mim jamak dahulu. Tapi kenapa enti baca tughyanihim dahulu, tapi tak baca dengan tughyanihimu dahulu? Kenapa? Cuba yang lain pun nampak tengok juga bagi respon juga. Kenapa? Kenapa dahulukan tughya daripada him tu? Kenapa? Saya cuba Ustaz. Kenapa? Sebab kalau baca silah mim jamak, Okay. kena tukar juga bihim dengan wayamudduhum. Ya betul. Maknanya tak didahulukan silah mim jamak kerana depan dia ni ada mim jamak lagi satu. Lepas tu bihim satu lagi. Sedangkan di antara mim jamak ini ada yang lain, ada kalimah lain yang perlu dibaca, diselesaikan. Sebab tu maknanya kita tinggalkan dahulu mim jamak tu. Kerana mim jamak kat sini ada, kat sini pun ada. Tinggalkan dahulu. Sebaliknya kita pergi pada kalimat tughyanihim. Betul. Maknanya kita baca dengan Duri Kisai dahulu. Baik, baca Duri Kisai. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, itu Duri Kisai. Kemudian Qalun, silah mim jamak. Ya, baru silah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bagus. Itu sebab dia begitulah. Yang dikata dah betul dah. Cuma saya nak tahu kenapa begitu. Kena tahu lah yang tu. Sebab ada ketikanya macam tu. Ada ketikanya kita kena selesaikan rasul ayah dahulu. Ada ketikanya kita kena tinggalkan dahulu rasul ayah. Sebaliknya kita pergi kalimah-kalimah yang depan dia. Okey. Cuba sambung soalan ni. Musalihat. Cuba sambung. Ulaika lazim. Ya. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Berhenti kat huda ke berhenti kat Hujung. Hujung. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang pertama sekali kita kena lihat mana kalimah yang khilaf. Tentu kena cari mana kalimah yang khilaf.
Lepas sebab kita nak tahu di manakah rasul ayah dia, tujuannya. Jadi kita nampak ulaika bil huda tijaratuhum, contohnya kan. Jadi makna pada kalimat ini yang menjadi rasul ayah ialah kalimat tijaratuhum. So selesaikan yang terdahulu. Boleh tak boleh? Silah min jamak. Silam min jamak Siapa dia? Qalul. Okey, baca qalul. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Itu silam min jamak bagi qalul. Lepas tu? Bilhuda. Huda. Okey, bil huda siapa yang ada khilaf pada kalimat tersebut? Hamzah, Kisai dengan Qalaf. Hamzah, Kisai, Khalaful Ashir baca dengan Dengan Imalah. Imalah Kubra Imalah. Okey, lepas tu? Warsh baca dengan Taklil. Warsh baca dengan Taklil. dia khilaf tu. Lepas tu dia khilaf. Kan? Maksudnya Taklil dengan Imalah. Taklil dengan? Imalah. Taklil tu Imalah lah. Taklil dengan Imalah. Taklil Imalah Sukra. Imalah juga. Imalah tu kalau kita lihat dalam buku, sebenarnya gini, dia Imalah ada dua bahagian. Imalah Kubra, Imalah Sukra. Okey. Imalah yang Kubra ni, dalam buku biasanya disebut Imalah sahaja. Jadi kalau kita jumpa perkataan Imalah dalam buku, maknanya Imalah Kubra lah. Yang kita baca dengan bil hudi, kan? Imalah Kubra. Sebaliknya, kalau Imalah Sukra, biasa digunakan kalimah taklil sahaja. Jadi itu perbezaannya. Jadi maknanya, Warsh membaca dengan taklil, kalau nanti kata dengan taklil dan Imalah, tak kena lah tu. Sebab taklil Imalah. Jadi maknanya Warsh baca dengan taklil ataupun tahqiq ataupun fathah lah. Biasa disebut fathah dalam buku tu. Jadi fathah ini tahqiq lah yang biasa kita baca. Okey, ada dua wajah di situ. Okey, boleh baca tak? Maknanya nak baca, siapa baca dahulu? Nama-nama yang nanti sebut tu, siapa nak baca dahulu? Kisai. Ikut turutan dia lah, ikut turutan dia. Kalau ikut turutan kepada yang ramai-ramai yang tersebut tu, siapa dahulu baca sepatutnya? Warsh dahulu lah. Warsh dahulu, Warsh yang pertama kan? Okay, sepatutnya Warsh membaca sekarang ni. Dia baca dengan fathah ataupun taklil. Tapi macam biasalah sebelum kita baca Warsh, mungkin kalau nanti tengok buku, kalau antum tengok buku kan, buku sebut yang baca Kisai. Tapi kita kena fahamkan juga kenapa Kisai. Mana pergi Warsh, mana pergi Hamzah. Kan? Jadi makna kalau tengok buku sahaja dia tak membantu. Tak membantu kita tak mengajar kita mengenai cara susunan dia tu. So kita kena fikir bahawa kenapa dalam masa yang sama tak dibaca Warsh dan juga Hamzah. Sedangkan Warsh, Hamzah baru Kisai. Turutan dia. Okay, jadi maknanya sekarang ini yang patut membaca ialah Warsh. Soalannya ialah kenapa Warsh tak baca? Sebab ulaika tu tak boleh. Ya, sebab ulaika dia 6. Okey, 6. Sekarang ulaika kita masih lagi 4. So dia tak boleh baca. Warsh tak boleh baca. Lepas Warsh siapa dia? Hamzah. Hamzah boleh baca tak? Hamzah pun 6 juga. Hamzah pun tak boleh baca sebab Hamzah baca 6 juga ulaika. Jadi kalau Hamzah tak boleh, barulah kita pindah ke Al-Kisai. Kisai boleh baca tak? Boleh. Baca Kisai. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Siapa yang baca lagi dengan Imalah bil huda? Empat harakat. Khalaf? Kalau pengashir, sama tak bacanya dengan Kisai? Khalaf an Hamzah. Khalaf? Dia yang atas sebut tu. Lah. Yang tersebut tu kan. Maknanya yang baca Imalah ialah Hamzah, Al-Kisai, Khalaf kan? Ya. Khalaf tu, Khalafun Ashir.
Bukan khalaf Hamzah. Khalaf Hamzah masuk Hamzah lah. Jadi Hamzah ini, Hamzah termasuklah khalaf yang khanat. Jadi Hamzah, Al-Kisai, khalaf. Khalaf ini ialah khalaful ashir. Sebab nama khalaf ni kalau dinisbahkan kepada Hamzah, kita mesti sebut khalaful Hamzah. Khalaf ada Hamzah. Tetapi kalau sekiranya dia hanya menyebut kalimah khalaf sahaja, menunjukkan khalaf itu mesti khalaful ashir yang ke-10 tu, yang imam tu. Jadi maknanya sekarang ini khalaful ashir sama tak bacaannya dengan Hamzah, dengan Al-Kisai tadi? Sama. Sama kan? Sama. Iaitu 4 harakat pada majais. So habis. Habis dekat situ, pindah kat depannya lagi. Jumpalah kalimah Ulaika. ulaika. Ulaika sebab 4 harakat nak tukar kepada 6. Siapa yang baca 6? Wash. Wash dengan Hamzah. Hamzah. Wash dengan Hamzah baca 6. Jadi dahulukan wash dahulu. Baca wash. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Silakan tersilah sini. Kena silah. Kena kasih. Wash. Bukan. Dia tak silah. Nanti baca wash. Okey. Cherry. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey. Jadi pada kalimah bil huda tu, oleh kerana wash membaca dengan khilaf, dia boleh fathah, dia boleh baca taklil. Jadi tak apalah, maknanya nanti memilih bacaan taklil tadi. Apa betul lah tu. Tapi kalau kita baca dengan fathah pun tak ada masalah. Maksudnya boleh 2 kali bacaan di sini. Tapi kalau nanti baca dengan taklil, tak apalah. Dah makna terlepas wajah dia tu. Kalau nak ulang kali kedua dengan fathah pun boleh, tak ulang pun tak apa. Sebab yang pentingnya ialah kita datangkan wajah dia, walaupun satu. Okay. Itu 6. Kemudian Hamzah. Tu bacaan yang tadi bacaan Warsh kan? Okay. Lepas tu Hamzah pula. Hamzah biasa. Hamzah sama tak dengan bacaan Warsh? Tak sama dekat bil huda tu. Okey, kalau tak sama baca Hamzah pula sekarang. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما Bil huda tu baca dengan tahqiq biasa. Bil fathah. Hamzah bukan tahqiq, bukan fathah. Hamzah kan nanti dah terangkan tadi, dibaca dengan imalah. Oh. Kan? Imalah. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Jadi maknanya antara Hamzah dengan Warsh, dia hanya berbeza pada kalimah bil huda tu. Warsh membaca dengan sama ada bil huda ataupun bil huda. Adapun Hamzah membaca dengan bil hudi sahaja. Okey, habis. Jadi maknanya adalah wajah-wajah, adalah khilaf beberapa kalimah yang ada di sini yang perlu kita membaca. Kita baca mungkin dalam sekitar 5-6 kali kita ulang kalimah tu. Tapi 5-6 kali yang kita ulang ni pun sebenarnya tak banyak. Sebab sekarang ni kita membaca dengan qiraat 10. Bukan qiraat 1 macam biasa kita baca Hafs. Kita baca dengan qiraat 10. Jadi kalau qiraat 10, maknanya dia secara tak langsung kita kena baca 20 kali bacaan sepatutnya. Sebab setiap imam itu 2 perawi dia. Jadi maknanya kalau kita baca secara ifrad, kita kena ulang ayat ini sebanyak 20 kali bacaan. Mula kita baca Warsh, Qalun, lepas Warsh, Al-Bazi, As-Susi dan sebagainya lah. Kan? Tetapi kalau kita jamak, macam ni caranya. Dia ada kaedah-kaedah tersendiri. Yang mana kaedah ini, kalau kita perhatikan, dia macam tu lah. Dia melibatkan pembacaan yang tak banyak. Kan mungkin 5 kali, 6 kali, macam tu saja. Itu saja mula-mula tadi kita baca panjang sikit, banyak kali sedikit, kita ulang. Kerana apa? Kerana banyak khilafnya yang berlaku pada ayat tersebut.
Tapi kalau sekiranya kita baca dengan pendek kan, contohnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Berhenti kat situ. Kalau berhenti kat amanan nas saja, mungkin kita ulang 5-6 kali sahaja. Tak sampai 10 pun. Lepas tu, qalu anu'minu kama amanas sufaha pun macam tu juga. Mungkin kita ulang 5-6 kali pun dah cukup dah. Jadi maknanya dia bergantung kepada banyak sikitnya khilaf yang berlaku. Jadi biasanya bergantung kepada ni lah. Bergantung kepada di mana kalimah yang kita nak berhenti tu. Sebab tu saya katakan bahawa kalau antum menengok buku semata-mata, sebab mungkin ada setengah kita yang menganggap macam tu. Nak ujian besok tengok buku je kan, senang kan. Dah susun dah. Baca ni, dah ada dah. Tapi dalam buku tu, mungkin penerangannya ialah wa idza qila lahum sampai as-sufaha. Contohnya. Jadi susunannya 12 tu lah yang kita baca tadi. Tapi semasa ujian besok, saya minta antum baca sampai An-Nas je. Saya kata berhenti pada An-Nas. Kita pun baca qalun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Okey, siapa yang kedua? Berbeza lah dengan yang tadi tu. Sebab kalau berhenti pada amanan nas, dah tak ada dah as-sufaha, tak ada dah. Anuk minu tak ada dah ibdal ni. Nampak tak ada ibdal. Jadi maknanya dia tengok kepada yang semasa sahaja yang berlaku di situ. Jadi maknanya dia perlu kepada pemahaman lah. Tak faham memang susah. Ada soalan? Doktor, saya nak tanya. Pada ayat yang ke-16 tu, kataan ad-dhalalah tu, dia ada taglizul lam tak? Taglizul lam tak ada. Dot tak ada. Dia cuma huruf sod, sod, dot, to. Sod, to, zo. Dia macam mana nak kenal dia, doktor? Nak kenal dia, lam itu mesti baris atas. Okey, lam mesti baris atas. Sebelum lam itu, mesti 3 huruf ni. Iaitu huruf sod, huruf zo, huruf to. Huruf sod, huruf to, huruf zo. Zo tak boleh. Dia kalau huruf isti'alah ni, huruf istibak ni 4 huruf. Sod, dot, to, zo. Tetapi yang taglaz ini, huruf dot tak boleh. Dia hanya boleh sod, zo, to sahaja sebelum lam tu. Dan 3 huruf itu, mestilah berbaris di atas ataupun mati. Itu caranya lah. Cara nak mengenal dia tu. Cara mengenal dia. Maknanya benda ini semua diterangkan dalam matan Asy-Syatibi sebenarnya kan. Tapi mana ada masa kita nak tengok matan tu lagi. Cuma macam ni lah. Kenapa kalimah ini? Kalau kita lihat kalimah-kalimah ni, mashab yang saya gunakan ni, dia mashab riwayat Warsh. Sepatutnya kalau yang taglaz ini ada warna lah kat situ. Sebab semua kalimah-kalimah yang ada khilaf bacaan akan diwarnakan. Tapi tak ada warna pun pada al-dhalah lah. Jadi soalannya macam tu. Macam tu lah. Kenapa kalimah al-dhalah ini tidak dibaca dengan taglaz lam? Jadi jawapannya bukan kerana dia tak merah. Bukan kerana dia tak merah. Jawapannya kerana sebelum lam ini huruf dot. Dot tak boleh. Yang bolehnya ialah huruf sod, sodo, solat, contohnya. Ataupun huruf zo, zoloma. Ataupun huruf to. Contohnya macam tolo'ah. Tola'al badru. Tolo'ah. Boleh. Tapi dhalala tak boleh. Dholo tak boleh. Kan? Sama ada dia berbaris di atas ataupun dia mati. Mati pun boleh juga. Mati contohnya macam auzulamu kan. Auzulamu dia baca dengan auzulamu. Dan sebagainya lah. Banyak lagi timbul. Tapi dalam mashab ini yang saya gunakan ini dia diwarnakan lah. Diwarnakan pada semua kalimah yang ada khilaf bagi Warsh. Okey, boleh So banyak benda lah kita kena fahamkan. Dia melibatkan banyak. Saya kata bahawa memang susah lah. Kalau siapa kata senang tu, tipu lah dia kan. Memang susah benda ni. Susah nak menyusun pula. Dah lah kita nak ingat satu pun susah kan. Kita baca, kita belajar ilmu tajwid, riwayat Hafs. Berapa lama dah kita belajar tajwid riwayat Hafs?
Sampai sekarang ni pun masih ramai lagi yang tak ingat. Itu mat tu kena baca dengan berapa harakat, mat ni kena baca berapa harakat, mat tu kena dengung, tak dengung, nipis, tebal. Tak ingat lagi. Ini kan pula kita kena baca dengan 20 riwayat. Jadi cuba bayangkan macam mana kata senang tu. Kan? Satu pun susah, 20 lagi dah susah. Nak menyusun dia pula. Kalau kita baca secara infirad, tahan sikit lah. Kalau infirad maknanya, saya sebutkan saja. Okey. Pada wa idza qila lahum sampai kalimat amanas sufaha, cuba baca dengan riwayat Khalaf Hamzah. Jadi maknanya kita tumpu satu saja. Itu yang ifrad. Tapi kalau jamak ni memang susah sebab kita kena ingat semua. Kena ingat semua. Sufaha siapa baca 4, siapa baca 6, 2 boleh tak 2. Kemudian amanah pula macam mana, kamar pula macam mana sebagainya. Jadi banyak benda kita kena ingat. Sebab itulah saya katakan tadi bahawa tidak ada cara yang mudah. Melainkan antum kena hafalkan matan tu. Kena hafalkan kaedah tu, bukan matan dia. Kalau matan memang susah lah kan. Jadi kena hafalkan kaedah tu. Maknanya sekurang-kurangnya antum kena tahu bahawa mat ini orang ni baca 4, orang baca 6. Ini orang ni baca sekian, ini baca sekian dan sebagainya. Tapi kalau itu tak ingat, memanglah kerja yang sangat rumit. Okey, cuba sambung. Sambung sikit lagi. Nur Khairiyah. Ya, Doktor. Cuba sambung sikit. Ini nanti berhenti pada mahaulah. Tak apalah. Haulah saja. Ya. Cuba berhenti pada nara saja. Tak ada hilaf pula. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Sampai binurihim saja. Okey, silakan. Okey. Binurihim Ustaz. Ya. Okey. Binurihim saja. Pertama baca qalun dengan 2 harakat. Boleh baca Doktor? Ya, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at. 2 harakat. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Lepas tu baca 4 harakat kolon. Okey. Okey. Dia sebenarnya dia dia tak banyak khilaf pun pada kalimah ni. Cuba nanti ulang sekali lagi dengan bacaan sambungkan sampai habis sekali. Sampai habis satu ayat tu. Dua harakat balik Ustaz. Ya, tolong. Ya, tidak boleh. Shopee. Okay, Alhamdulillah, syaitanirrajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Itu 2. Lepas tu 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Lepas tu Warash Ustaz.
Jelas ke Ustaz? Dan saya tidak kuat Ustaz. Ya, betul aja terus. Um, Wasuwa Rasha ya Ustaz? Ya, wash. Di Isbah. Isbah pada mat dua mat tu. di ayat falama abahat. Ya Ustaz. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. La yubsirun dibaca dengan tarkib ra tarkib ra bagi wash. La yubsirun. Okey. Okey. Yubsirun. Okey, Ustaz. Faham. Nanti baca apa tu? Tebal nipis. Nipis mana Ustaz? Nipis dah betul lah kan? Nipis dah ni. Okey, lepas wash siapa baca? Dia sama dengan Wamash juga, cuma dia tebal di Yubsirun tu Ustaz. Betul. Siapa dia tu? Si Hamzah. Astagfirullah. Hamzah. Hamzah. Baca Hamzah. Kena ulang semula Ustaz. Falama saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Okey, itu Hamzah. Kemudian? Okay. Kemudian ke kolon semula untuk silah. Ya, nampak silah kita buat last sekali. Sebab apa? Sebab ada silah itu dipangkal, nampak masaluhum. Walaupun ada silah banyak depan tu, binurihim wa tarakahum kan. Tetapi tak boleh kita baca silah tu sebab ada kaitannya dengan kalimah masaluhum. Sekarang ni barulah sampai kepada kalimah tersebut dan kita baca dengan silah. Okey. Silah. Berapa harakat pada mat jaiz? Ada 2, ada 4. Okay, walama tu baca dengan 2 dahulu, lepas tu al-du'az baca 4 lah. Okay, terus. Masaluhum tu baca 4 Ustaz. 2, 4. Tak boleh baca 4 tu. Macam mana nak baca 4? Dia boleh baca 2, 4 ni, silah ni. Kalau silah itu bertemu hamzah qata', dia jadi mat jaiz. Tapi kalau bertemu dengan bukan hamzah qata', dia mat asli je, 2 harakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في بنورهم sila ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Pastikan kita punya hukum mat tu, palama tu dengan al-du'at mat kan. Dia mat ni berbeza. Ya, berbeza mat dia. Jadi maknanya antum kena baca dengan berbeza jugalah. 2-4. Palama al-du'at, dia macam tu. Nampak perbezaan 4 tu. Tapi kalau tak cukup nafas tak? Tak cukup nafas, kita wakaf lah. Istilahnya, kalau kita baca begini, dia ikut pada permulaan tu. Permulaan sahaja. Permulaan tu maknanya tak boleh wakaf. Kalau kita wakaf, maknanya kita kena berhenti kat situ. Lepas tu tak selesaikan yang lain tu. Tapi untuk yang bacaan yang kedua, yang ketiga tu, kalau sekiranya dia perlukan nafasan panjang sebagainya, maka dibolehkan kita berhenti. Okay. Kemudian baca silah sekali lagi dengan 4 harakat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثله كمثل الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق Okey, الله. habis. Habiskan semua buku. Okey, Summun Bukmun Umyun Fahum La Yarji'un. Pertama Qalun baca 2 Ustaz. Macam biasa je. Bukan dua tak ada. Tak ada mat je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summun Bukmun Umyun Fahum La Yarji'un. Itu kolon. Lepas tu, Lepas tu 4. kat mana saya baca 24? Kat mana 4 tu? Dia kalau ada 24 tu, kalau ada mat, mat tak ada Oh kan? ya, atas je. Terus kepada silap Ustaz. Sila terus. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summun Bukmun Umyun Fahum La Yarji'un. Sadaqallah. Satu khilaf saja di situ. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Baik, ada soalan tak yang ditanyakan? Ingat lagi saya, bukan apa, kita sekarang dah mencapai minggu ke-6 dah. Ke-6, ke-7, kita nak ujian dah ni. Kan? Saya pun tak sangka-sangka dah minggu ke-6 rupanya pada hari ni. Jadi kita kena buat ujian. Ujian tu mungkin kita buat pada minggu ke-8 nanti lah lepas antum bercuti seminggu tu. Tapi maknanya minggu ke-8 dekat dah. Minggu depan minggu 7 dah. Dan maknanya selepas tu kena buat ujian dah. Jadi saya risau sangat sebab ramai tak faham lagi. Saya minta antum hafalkan tu, kena hafalkan tu. Sebab semasa ujian besok, ingat ujian besok walaupun antum duduk di rumah, tak apalah. Kan? Jadi macam tasmik jugalah kan. Macam tasmik. Antum buat macam mana tasmik? Tutup mata. Ini tutup mata pun tak apalah. Tapi saya nampaklah antum macam mana, antum mencari sebagainya. Dia berbeza kalau sekiranya dia hafal dah. Dia kalau ditanya tu, dia boleh keluarkan terus. Kalau dia baca berapa rakaat, dia boleh jawab terus 4 rakaat, 6 rakaat. Tapi kalau mencari itu lain ceritanya, dia kena bidik nampak tu. Kan, jadi minta supaya hafalkan lah macam mana pun. Paling kurang macam tu Jadi mungkin peringkat permulaan ujian ni kita buat secara jamak, mesti kena jamak macam mana pun. Saya akan ambil kalimah-kalimah yang pendek-pendek lah insyaAllah. Nak tengok saja bahawa antum faham atau tak faham. Okay, yang pertama. Yang keduanya ialah paling-paling kurang pun kalau sekiranya tak boleh jamak dengan betul, saya sebutkan nama qurra tu. Dan saya minta dibaca lah. Okay, ayat ni cuba baca dengan bacaan Ibnu Katsir contohnya. Jadi maknanya ketika itu antum mesti kena tahu bahawa Ibnu Katsir ada silap. Ibnu Katsir baca 2 harakat pada mat jaiz, 4 harakat pada mat wajib. Ibnu Katsir ada apa lagi? Mesti kena tahu semua. Sebab mungkin dalam ayat tu ada semua benda tu. Ada silah dhamir, ada silah hamil jamak sebagainya. Jadi saya nak lihat bahawa antum boleh tak kuasai dia punya manhaj dia tu. Walaupun tak boleh jamak lagi ketika ini. Tak apalah. Jadi, tapi sekurang-kurangnya mesti kena boleh lah. Kalau saya bagi kalimah yang mudah macam sumum bukmun umum fahum la yarji'un, kan mudah sangat tu. Tak boleh jamak juga. Ataupun kalimah-kalimah yang lain lah. Yang mungkin macam tadi tu, kita jumpa tu. Contohnya macam kalimah yang bawah tu. Ulaika allazina ishtaraw dhalalata sampai kepada muhtadin. Cuba jamakkan. Jadi benda-benda yang mudah begini. Jadi saya anggap kita boleh semualah ketika itu. Saya takkan bagi kalimah yang banyak-banyak kali tu, yang banyak kali dibaca tu. Baca sampai 10 kali, 12 kali, tak ada begitu. Jadi maknanya saya akan bagi kalimah yang mudah-mudah, yang sepatutnya boleh antum buat. Okay. Tapi paling kurang pun, manhaj tu mesti kena ingat. Sebab saya minta nanti dibaca. Saya kata, okey, kalimah wa idza laqul ladina amanu sampai mustahziun, cuba baca mengikut riwayat sebulan. Jadi antum kena ingat, mesti kena ingat. Amanu ni ada tak bacaan sebulan? Qalu berapa harakat? Kalau ila ni berapa? Apa bacaannya? Ada naqal ke? Ada saktah ke? Mustahziun macam mana? Sebagainya. Silah min jamak ni pula macam mana? Jadi maknanya macam tu lah. Mesti kena ingat ketika itu. Sebab ketika itu tak boleh kita nak rujuk lah macam mana pun. Sebab dia mengganggu lah kita punya proses pembacaan tu.
Jadi mudah-mudahan lah kita dah sampai pertengahan jalan ni. Jadi saya rasa ramai di antara kita yang dah nampak sikit-sikit lah. Dah boleh bayang-bayang lah insyaAllah. Cuma kelemahan kita satu saja yang saya nampak, bahawa kita tak hafalkan, tak ingatkan kaedah-kaedah tu. Kalau kaedah tu antum ingat, dia banyak membantu insyaAllah. Ini cepat kita menyusun dengan betul lah. Okey, jadi saya ingat setakat tu sahaja untuk minggu ini. Dan Doktor, ya. kalau saya nak minta mushaf Warsh PDF ni boleh Doktor? Boleh. Yang antara yang minta dulu tu. Ya. Allah, saya tak ingat. Boleh. Nanti saya ingat saya akan forwardkan pada grup kita. Bukan tak boleh, saya lupa. Memang saya lupa pun. InsyaAllah paling ingat. Terima kasih. Okey, jadi kita jumpa semula pada minggu depan. Kemudian saya nak ingatkan kepada tugasan yang saya bagi tu. Tugasan tu minta antum buatlah secara macam mana pun. Sebab kita buat secara grouping. Grouping kita buat. Jadi antum kena contact lah sesiapa yang mudah hubungan tu, berhubung tu. Dan antum berbincang dengan dia tentang apa yang diperlukan dalam tugasan kita tu. Dan semua tugasan ini nanti akan dibentang. Antum kena baca ni. Antum kena baca semua tugasan ni dalam kelas kita ni insyaAllah. Tapi untuk peringkat permulaan ni saya nak siapkan dahulu. Siapkan dengan cara yang macam tu tadi lah. Kontak lah siapa-siapa yang mudah. Sebab tu saya buka secara umum saja. Maknanya antum carilah siapa-siapa pun 3 orang. Lepas tu yang mudah antum kontak ni. Mudah antum telefon sebagainya. Dan saya rasa tugasan kita hanya setakat tu saja. Maknanya kita tugasan berkumpulan saja. Adapun tugasan yang individu tu, tak payah buat lah. Maknanya antum buat hanya tugasan yang berkumpulan sahaja. Yang forum individu jangan dibuat, tak payah buat, tak apa. Kerana kita akan buat ujian secara bacaan nanti. Kita akan buat ujian secara bacaan. Maknanya kita online macam biasa. Cuma yang masuk mungkin 1-2 sahaja ketika itu, dan saya akan tetapkan mana-mana ayat yang antum kena baca. Itu ujian bacaan. Yang ujian tulisan hanya 1 sahaja, yang grup yang saya bagi sekarang ni. Antum cubalah buat ikut kepada cara yang saya tetapkan. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Jumpa lagi.